Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sama-sama dalam pengajian kitab Risalah Fardhu Ain membincangkan tentang tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi sampai muka surat ke-9. Jadi jemput Ustaz Syaban untuk membaca, sila. Kesyumulan rukun Islam, tasawuf dan tauhid yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim difahami daripada rukun Islam pertama yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tasawuf atau tazkiyah difahami melalui lafaz tashahud, kamu, ini menyaksikan, kerana ianya melibatkan hati, qalbu. Lafaz tashhada Abu Barisah. Tashhada. Tashhada, yakni kamu menyaksikan, kerana ianya melibatkan hati, qalbu, yang menyaksikan. Ilmu tauhid atau akidah difahami melalui lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bermaksud tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Kerana lafaz ini menuntut akal, al-aqlu, agar berfikir, menegakkan dalil tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran utusannya. Ilmu fiqh yang berkaitan dengan anggota jasad, al-jawarih, difahami daripada rukun Islam yang kedua sehingga kelima. Ia dihimpunkan dalam kitab ibadat, perbahasan fiqh yang disempurnakan oleh ulama mazhab dengan menyusun kitab muamalat, munakahat dan jinayat. Kefahaman tentang rukun Islam diambil daripada hadis Jibril alaihissalam yang masyhur melalui jawapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ada hadis yang menghimpunkan 5 rukun Islam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, keislaman an tashhada, kamu menyaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi apabila kita tengok lafaz tashhada, maknanya kamu menyaksikan. Jadi semestinya lah yang dimaksudkan dengan penyaksian tersebut ialah penyaksian mata hati. Kerana sekiranya dimaksudkan dengan penyaksian mata kepala, maknanya orang buta tak boleh memeluk agama Islam sebab matanya tak ada. Jadi dimaksudkan dengan tashhada tadi ialah mata hati yang perlu menyaksikan. Jadi difahami daripada lafaz tashhada, lafaz pertama yang diletak dalam hadis ni, difahami ilmu pertama yang dituntut ke atas manusia ialah ilmu tasawuf. Dalam Quran dia kata wa yuzakkihim. Mana setelah Nabi Muhammad SAW mengajak manusia memeluk agama Islam, maka kerja pertama yang mesti kita buat untuk menzahirkan kita ni orang Islam ialah antashhada, maknanya kita kena menyaksikan Allah. Dan menyaksikan tadi mesti dimulai dengan pembersihan hati. Apabila hati tidak dah bersih, maka kita masukkan nur untuk melihat. Masa kita ada lampu, kita kena bersihkan lampu tu dulu. Kacanya kena bersihkan daripada daki, daripada hitam, daripada warna-warna, gambar-gambar, selaput dan seumpamanya. Selepas kaca lampu tadi bersih, baru kita masukkan cahaya, nur, minyak, api dan seumpamanya. Barulah kita boleh gunakan mata hati tadi untuk melihat. Itu yang dipanggil antashhada. Kamu kena menyaksikan.
Jadi difahami daripada itu bahawa ilmu pertama yang diajar oleh Rasulullah SAW ialah ilmu tasawuf itu sendiri kepada sahabat-sahabat baginda semasa di Mekah. Mana Rasulullah SAW mengajar kepada sahabat-sahabatnya untuk menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini adalah perkara yang benar. Maksudnya kalau kita bersungguh-sungguh beramal di dalam tarekat, apabila hati kita tadi dah dibukakan hijab, dan apabila cahaya tadi kita Allah campakkan cahaya yang kuat di dalam hati kita, kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan melihat Rasulullah SAW dengan mata hati itu sendiri. Jadi penulis kata di sini, maksudnya tasawuf difahami daripada lafaz tashhada. Dan itu lafaz la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ni, maksudnya ulama radhiyallahu anhum, mereka keluarkan ilmu tauhid sifat 20. Maksudnya daripada lafaz la ilaha illallah, mereka syarahkan ilah ni merujuk kepada mana uluhiyah, mana ketuhanan. Jadi ketuhanan dia mestilah maha kaya daripada segala makhluk, dan segala makhluk mestilah berhajat kepadanya. Jadi apabila mereka kaji lafaz ilah dan seumpamanya, maka mereka keluarkan 20 sifat. Dan daripada lafaz wa anna Muhammadar Rasulullah, maksudnya akal berkata mestilah Rasul-Rasul itu bersifat dengan sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Jadi ilmu akidah yang nak dicapai tadi, maksudnya ilmu akidah yang kita belajar dalam sifat 20 tadi, dia mesti juga didahului dengan ilmu tasawuf. Barulah ilmu akidah yang setelah kita belajar dalam sifat 20 tadi boleh difaham. Sebab ilmu dalam sifat 20 tadi dia ialah teori yang kita hafal melalui dalil akal. Dan dalil akal semata-mata dia tak mampu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bincang sebelum ni. Mana Syekh Arsalan dia tulis dalam risalahnya, man talaballaha bi'aqlihi dhalla. Mana siapa yang menuntut Allah Subhanahu Wa Taala dengan semata-mata akal, dhalla, maka dia akan tersesat jalan. Maksudnya dah banyak kumpulan seperti Mu'tazilah dan seumpamanya, mereka semata-mata menggunakan akal untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhir sekali mereka menghukum ke atas Allah dengan hukum yang salah dengan semata-mata akal tersebut. Jadi rukun Islam yang pertama yang mesti kita fahami bukanlah semata-mata mengucap. Rukun Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak menyatakan rukun yang pertama ialah mengucap. Sebab mengucap dalam bahasa Arab dia panggil tasyahada. Tadi lafaz tasyahada tu kita gunakan sebagai salah satu rukun dalam semayang. Maksudnya salah satu rukun dalam semayang semasa kita duduk dalam tahiyat akhir ialah at-tasyahud. Tasyahud tu maksudnya melafazkan syahadah. Jadi semasa Rasulullah SAW menceritakan rukun Islam, dia tak kata anta tasyahada an la ilaha illallah. Kalau Rasulullah kata rukun Islam, anta tasyahada, maknanya selesailah Islam kita tadi, selesailah rukun pertama dengan semata-mata ucapan. Maksudnya kita dah balik, umur kita 15 tahun, kita mengucap sekali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, selesailah rukun Islam pertama. Tapi Rasulullah tak kata tasyahad, Rasulullah kata tashhada. Dan tashhada maknanya bukan mengucapkan. Tashhada maknanya kamu menyaksikan. Macam kita menyaksikan rumah, kita menyaksikan bangunan, gunung, ganang, seumpamanya. Cuma penyaksian ini ialah dengan mata hati. Dan apabila penyaksian dengan mata hati, mesti ada kerja yang perlu kita buat supaya hati kita hidup, supaya hati kita dibukakan hijab, supaya hati kita boleh menyaksikan. Dan penyaksian tersebut hak. Penyaksian tersebut mesti berlaku, dan kalau kita bersungguh-sungguh Allah akan bukakan hijab dia dan kita akan menyaksikan apa yang dinyatakan dalam hadis ni lah. Jadi itu pertama sekali rukun Islam ialah menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala yang diistilahkan sebagai asy-syahadah. Atau dalam tasawuf dia, untuk dalam buku tasawuf, untuk dia nak bezakan syahadah dengan lidah ni dengan penyaksian hati, dia akan kata yang dalam hati ni dia panggil asyuhud. Sama juga. Asy-syahadah ataupun asyuhud, kedua-dua tu ialah kata terbitan bagi kata kerja tashhada ni. Kita boleh kata syahidah yashhadu syahadatan wa syuhudan. Cuma ulama fiqh dia ambil lafaz syahadah. Sebab lafaz syahadah tadi ulama fiqh perlu menetapkan syarat-syarat untuk menghukumkan orang ni masuk Islam ke ataupun belum masuk Islam. Supaya dia ni boleh dikuburkan di tanah perkuburan Islam ke, harta ni boleh diwarisi sekiranya dia mati ke. Jadi untuk perbahasan fiqh, maka istilah yang digunakan ialah asy-syahadataini. Dua kalimat syahadat untuk menghukumkan orang memeluk Islam ataupun tidak, sempurna agama ataupun tidak. Tapi yang Rasulullah SAW tuntut daripada kita ialah asyuhud, penyaksian mata hati terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kita faham daripada itu kepentingan ilmu tasawuf, kepentingan tarekat, kepentingan beramal membersihkan hati, kerana itulah rukun yang paling awal di dalam agama Islam. Selepas itu baru Rasulullah cerita wa tuqimas salat, barulah kamu mendirikan solat. Jadi kalau kita buka semua buku-buku fiqh dalam mazhab Syafi'i, dia akan susun kitab ibadat. Dan kitab ibadat tu tajuk yang pertama sekali ialah tajuk sembahyang. Jadi kita tanya, kenapa Imam Syafi'i tak buat tajuk pertama tadi ialah syahadat ke, syuhud ke, penyaksian ke, la ilaha illallah ke, Muhammad Rasulullah ke, tak. Sebab Imam Syafi'i dah tahu yang nak membincangkan rukun Islam pertama tadi ialah ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama ahli akidah yang membincangkan sifat 20 dan seumpamanya. Jadi Imam Syafi'i dia terus dalam kitab ibadat yang melibatkan anggota zahir tadi, dia terus mulakan dengan ilmu fiqh dan dengan semayang. Dan untuk memulakan semayang tadi kita perlu kepada berwuduk, dan berwuduk tadi kita memerlukan kepada air. Maka tajuk pertama sekali dibincang ialah tajuk yang berkaitan tentang air. Jadi semua ni, solat, zakat, puasa Ramadan, haji ni ialah perbahasan yang dihimpunkan dalam kitab ibadat. Jadi kalau kita tengok rukun Islam yang 5 ni daripada hadis Jibril tadi, dari apabila Nabi SAW mensyarahkan Islam, apakah Islam yang mesti kamu faham, apakah Islam yang mesti kamu belajar, apakah Islam yang mesti kamu amal, dia ada 3 lah. Lafaz tasyadah ialah ilmu tasawuf, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ya sifat 20 ilmu akidah, semayang, zakat, puasa, haji dan seumpamanya ialah ilmu fiqh. Jadi itulah 3 fardu ain yang dinyatakan oleh ulama. Maksudnya di mana ulama dapat fardu ain yang 3 dari tauhid, fiqh, tasawuf tu? Daripada hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Cuma mereka tadi memudahkan kita untuk kita faham, oh tasyadah ni duduknya pada qalbun, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah duduknya pada akal, solat, puasa, haji, zakat tadi duduknya pada badan, jasmani, harta benda dan seumpamanya, supaya kita boleh beza. Dan kita nampak rukun Islam yang 5 tu dah siap dah menuntut kita belajar tasawuf. Rukun Islam yang 5 tu juga menuntut kita belajar tarekat, menuntut kita belajar akidah sifat 20, dan menuntut juga kita mempelajari ilmu fiqh untuk kita amalkan sepanjang hidup kita. Jadi itu tajuk tadi, maknanya kesyumulan rukun Islam. Jadi jangan kita faham rukun Islam tu ialah semata-mata bacaan di lidah, mengucap 2 kalimah syahadat maka saya dah dihukumkan. Maksudnya kita rasa kita dah menyempurnakan rukun Islam. Dan kita tahu semua, kita tanya rukun Islam tadi ada 5, kan rukun Islam tadi ada 6. Jadi kita anggap rukun Islam tadi hanya untuk dihafal. Oh, rukun Islam pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi kita kata saya pun dah selesai rukun Islam pertama. Jadi sebenarnya rukun Islam pertama bukan mengucap. Itu yang kita nak bagi tahu sekarang. Rukun Islam yang pertama ialah penyaksian dengan mata hati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi. Jadi moga-moga hari ni kita dapat betulkan kefahaman tadi. Maksud jangan, ialah mungkin di sekolah rendah kan, maksudnya di mana-mana sekolah pun dia ajar rukun Islam pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadat. Itulah kesilapan dalam pengajaran, kesilapan dalam penterjemahan. Sebab dia terjemahkan tasyahadah tu dengan mengucapkan 2 kalimah syahadat. Jadi bila kita baca nas-nas yang asal, itu perlunya kita kembali semula kepada nas asal, hadis, Quran dan seumpamanya, supaya kita dapat tengok rukun Islam yang pertama yang sebenarnya yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Dan semua nas-nas Quran dan hadis ialah penyaksian dengan mata hati itu sendiri. Jadi hari ni baru kita tahulah bahawa rukun Islam tak pernah sempurna pun. Selagi kita tak menyaksikan Allah SWT, maka rukun Islam pertama pun tak sempurna. Jadi rukun Islam kedua, ketiga, keempat lebih lagi tak sempurna. Muamalat, munakahat, jinahat lebih lagi tak sempurna. Jadi kenapa umat Islam sekarang ni rosak daripada segi muamalatnya rosak, munakahatnya rosak, pentadbiran negaranya rosak? Sebab dia tadi tertinggal rukun Islam yang pertama tadi. Rukun Islam pertama yang dituntut di dalam agama Islam tadi tertinggal dan tidak disempurnakan dan tidak difahami. Jadi kita rasa semata-mata mengucap 2 kalimah syahadat maka saya dah sempurna Islam. Lepas tu kita pun semayang dalam keadaan tak khusyuk, atau kita bagi zakat dalam keadaan terpaksa, puasa Ramadan dengan zahir semata-mata, haji kita pergi macam nak melancong dan seumpamanya. Jadi kita rasa sempurna, saya dah orang Islam kan, saya dah boleh mati masuk syurga dan seumpamanya. Itulah kesilapan dalam memahami rukun Islamnya. Jadi moga-moga apabila kita baca muka surat ni, kita dapat membetulkan kefahaman kita bahawa rukun Islam lah perkara yang paling susah sekali nak disempurnakan. Dan rukun Islam tadilah fardu ain. Yang 3 yang kita bincang, tauhid, fiqh, tasawuf tadi, itulah rukun Islam. Yang 5 yang kita hafal daripada kecil tadi. Jadi kita mohon daripada Allah SWT agar mengurniakan kepada kita asyuhud. Maksudnya kita dah dikurniakan dengan syahadah tu dah lama kan. Kalau kita azan pun kita akan mengucap, tiap tarik sembahyang pun kita akan mengucap 2 kalimah syahadat.
Cuma yang kita minta, kita mohon daripada Allah agar dikurniakan dengan penyaksian yang sebenar, bukan penyaksian dengan mata hati tersebut. Moga-moga apabila kita menyaksikan tadi, maka kita kenallah Allah dan kita ingatlah kepada Allah dan kita mengenali Rasulullah SAW. Jadi moga-moga Allah memberi kefahaman kepada kita dan segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala salah silap daripada diri saya sendiri, wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم